George Catlett Marshall dan Rencana Marshall. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di video ini saya akan menceritakan tentang George Marshall selepas Perang Dunia Kedua di benua Eropa. Sebelum kita masuk kepada rencana tersebut, Marshall ataupun nama penuh beliau adalah George Catlett Marshall. Beliau dilahirkan pada 31 Desember 1880 di Uniontown, Pennsylvania, dan juga meninggal dunia pada 16 Oktober 1959 ketika beliau berumur 78 tahun di Washington DC, Amerika Syarikat. Marshall mempunyai masalah di waktu mudanya bila dia sendiri mempunyai masalah keuangan semasa memasuki Institut Tentara Virginia, Lexington pada tahun 1897. Namun, Marshall itu sendiri mempunyai kemahiran dalam mata pelajaran ketenteraan dan rekod ketenteraan beliau terus meningkat. Beliau akhirnya menamatkan pengajian beliau di institut yang sama sebagai kapten pertama Corps Cadet. Setelah itu, beliau memulakan perkhidmatan beliau di Filipina selama 18 bulan. Beliau seringkali dipuji akibat kehebatan beliau dan kepribadian beliau dan keyakinan beliau yang begitu pendiam. Setelah berkhidmat di Filipina, beliau dinaikkan pangkat kepada seorang jenderal angkatan darat di Amerika dan juga merupakan seorang negarawan yang terkenal untuk peranan beliau semasa Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin. Beliau mempunyai jawatan-jawatan dan peranan penting pada masa itu, yaitu yang pertama adalah sebagai Ketua Turus Tentara Darat Amerika Syarikat, Setiausaha Negara, dan juga sebagai Setiausaha Perang. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai penganjur kemenangan oleh Winston Churchill atas kepimpinan beliau yang memenangkan pihak bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. George Marshall ini berkhidmat sebagai Ketua Turus Tentara Darat Amerika Syarikat semasa Perang Dunia Kedua dan juga sebagai Ketua Penasihat Tentara kepada Presiden Franklin D. Roosevelt. Sebagai Ketua Turus, Marshall juga mempengerusikan penciptaan Tentara Darat Amerika Syarikat yang hanya memiliki 200.000 anggota saja pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt juga meletakkan kepercayaan yang begitu tinggi kepada Marshall. Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, ianya disambut dengan gembira oleh masyarakat Eropa sehingga kan mereka tidak berminat dengan perkembangan yang berlaku di timur yang masih dalam fasa peperangan. Bila Perang Dunia Kedua tamat, Eropa berada dalam kemusnahan dan mendapatkan kerugian yang banyak walaupun tidak seteruk Perang Dunia Pertama. Dengan kebijakan yang ada pada diri Marshall pada masa itu, sebagai reaksi kepada ketidakupayaan yang dialami oleh negara-negara Eropa Barat, rancangan Marshall diperkenalkan. Rancangan Marshall ini merupakan satu program keuangan dan juga sebagai salah satu bantuan ekonomi yang telah dicadangkan oleh beliau sendiri yang sedang menggalas tanggung jawab sebagai Setiausaha Negara Amerika pada masa itu. Rancangan Marshall ini dikemukakan oleh beliau pada 5 Jun 1947. Hal ini karena Marshall dapat lihat bahwa rancangan ini mampu untuk memformalkan dan meluaskan bantuan serta pelaburan yang sudah diberikan sebelum ini. Rancangan ini bukan sahaja untuk memberikan mereka sendiri, namun diberikan kepada semua negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, termasuklah negara yang menjadi blok Soviet. Bantuan ini diluluskan pada tahun 1948 dan Kongres pada masa itu meluluskan sebanyak 5.3 bilion US dollar untuk pemulihan negara Eropa. Walau bagaimanapun, blok Soviet menolak tawaran itu untuk menerima bantuan daripada pihak Amerika Syarikat karena menganggap bahwa rancangan itu merupakan satu usaha Amerika dalam menggunakan dolar bagi mencari jalan untuk mencampuri urusan Eropa. Meskipun pada masa itu, Cekoslovakia dan Poland tertarik terhadap bantuan itu, namun ianya dihalang oleh Moskow. Rancangan ini menyediakan kecairan dan merupakan satu catalyst penting untuk pemulihan segera Eropa selepas perang. Akhir sekali, rancangan ini disokong oleh Winston Churchill dengan memberikan pandangan beliau bahwa rancangan Marshall ini menjadi satu skim sebagai satu sumbangan terbesar
Amerika Syarikat kepada keamanan dunia.